Assalamualaikum doktor, maaf saya punya video bahagian sel induksi dan langkah 1 saya rakam saya punya kamera record suara termute kali doktor, suara dia tidak terakam. Jadi saya gantikanlah doktor, saya buat suara sendiri untuk sesi pengajaran saya. Okey, hari ini kita akan belajar bab 9 iaitu pertempatan di Malaysia. Boleh keluarkan buku teks, buka bab 9. Okey, sebelum tu cikgu mau tanya, okey, apakah yang kamu faham tentang maksud pertempatan? Okey, betul. Pertempatan terdapat dua jenis iaitu bandar dan juga luar bandar. Okey, pernahkah kamu lihat kawasan kampung dan bandar? Apakah perbezaannya? Okey, betul. Kalau kampung, kita kemudahan infrastruktur sangat terhad dan bandar mempunyai kelengkapan kemudahan yang lengkap seperti dari segi ekonomi. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah ada 3. Yang pertama, membincangkan jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia. Kedua, menjelaskan dengan contoh 4 jenis pola pertempatan di Malaysia. Ketiga, membezakan fungsi pertempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. Okey, sebelum itu cikgu mahu semua pelajar-pelajar menonton video dari YouTube dan fahamkan apa yang disampaikan tentang pertempatan di Malaysia. Okey, boleh catat dan apa yang kamu faham, cikgu akan bertanya selepas ini. Okey, jenis pertempatan ada 2 iaitu pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar. Okey, sila tengok skrin perbezaan gambar antara bandar dan juga luar bandar. Di sini sangat jelas kita nampak perbezaan antara dua ini. Okey, pertempatan bandar. Mari kita lihat apakah pertempatan bandar. Pertempatan bandar mempunyai jumlah penduduk melebihi 1,000 orang, 10,000 orang. Okey, pertempatan bandar juga mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Lepas tu, kawasan kediaman berciri moden. Kegiatan ekonomi melibatkan sektor pembinaan, perindustrian, perlancongan dan sebagainya. Itu adalah pertempatan bandar. Okey, manakala untuk pertempatan luar bandar mempunyai jumlah bilangan penduduk kurang daripada 10,000 orang. Okey, mempunyai kemudahan asas yang minimum. Minimum ni ialah terhad. Okey, lepas tu kawasan kediaman berciri tradisi. Tradisi maksudnya masih belum ada berbeza dengan pertempatan bandar yang bercirikan moden. Okey, kawasan kediaman Okey, cikgu akan pilih. Cikgu akan tanya, okey, Safwan.
Okey, apakah jenis-jenis pertempatan yang terdapat di Malaysia seperti kamu faham daripada video yang kita tonton sempena tadi? Ada dua, cikgu, pertempatan luar bandar dan juga pertempatan di bandar. Okey, dengar kelas, betul? Betul. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Umaira. Okey, apakah contoh kawasan yang mempunyai pola pertempatan berpusat di Malaysia? Apakah contoh? Beri satu je contoh tempat yang kamu tahu mewakili pola pertempatan berpusat di Malaysia. Sabah. Sabah di mana? Sabah di Kota Kinabalu. Okey, betul. Bagi tepukan. Okey. Sederhana dan di kawasan kampung terlihat penduduk kampung kedudukan rumah-rumah yang biasa. Lepas tu kegiatan ekonomi terhad kepada sektor. Okey, seperti industri desa. Ada lagi peternakan, pertanian. Kita boleh lihat di gambar seperti dalam video. Okey, seterusnya. Objektif kedua iaitu pola pertempatan di Malaysia. Apakah pola pertempatan di Malaysia? Pola pertempatan corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau kawasan. Boleh lihat rumah. Okey, pola pertempatan di Malaysia terbahagi kepada 4, iaitu berpusat, berselerak, berjajar dan juga berkelompok. Mari kita lihat perbezaannya daripada gambar raja. Okey, kalau berpusat, kawasan berpusat, rumah atau bangunan dibina secara tepat, rapat di suatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Okey, terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Okey, terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, rumah bandar, masjid, klinik dan sebagainya.
Okey, kedua, pertempatan berkelompok. Okey, pertempatan berkelompok, susun atur rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan. Okey, kita nampak di gambar rumah yang berkelompok, susunan rumah yang berkelompok. Okey, terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan bangunan Tanah Persekutuan Negeri seperti Felda Trola di Perak, Felda Air Tawar di Johor dan juga Felda Sahabat di Sabah. Banyak terdapat di ladang kelapa, sawit dan getah. Okey, pertempatan berjajar pula ialah rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya, sungai, landasan kereta api dan di tepi pantai. Kelihatan tersusun secara teretan dan hampir seragam. Contoh, terdapat di sepanjang Sungai Rajang, Sarawak dan pesisiran pantai Kuala Besut di Terengganu. Di sana adalah pertempatan berjajar. Okey, pertempatan berselerak pula, mari kita lihat kawasan rumahnya yang berselerak. Okey, rumah atau bangunan dibina secara berselerak atau berjauhan antara satu sama lain. Nampak tak dia punya gambar raja dalam video? Nampak kan? Okey, kelihatan bertabur dan tidak seragam. Terdapat di kawasan kampung, kebun kecil, getah dan sayur. Contohnya di Bukit Tinggi, Pahang dan Kundasang di Sabah. Okey, faham kelas? Tadi kita belajar adalah 4 jenis pola pertempatan di Malaysia. Objektif ketiga iaitu fungsi pertempatan bandar dan juga luar bandar. Okey. Okey, fungsinya ialah pertempatan Okey. Fungsi pertempatan terbahagi kepada tiga sektor iaitu daripada fungsi pertempatan terbahagi kepada dua iaitu pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar. Fungsi pertempatan luar bandar. Okey. Fungsi ini melibatkan ekonomi, sektor sosial dan sektor kerajaan. Okey, mari kita lihat fungsi pertempatan bandar. Okey, terdapat di pelancongan, daripada bandar pelancongan. Okey, bandar pelabuhan, bandar perlombongan, bandar perindustrian dan juga bandar teknologi maklumat. Ini adalah ekonomi
fungsi pertempatan bandar dari segi ekonomi, kegiatan yang dapat menjana pendapatan penduduk dan negara. Okey, bandar pelancongan. Kita lihat di sini, bandar pelancongan adalah bandar yang terkenal dengan pelbagai aktiviti pelancongan, menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan pelancongan. Contohnya Port Dickson Negeri Sembilan dan Bandaraya Melaka di Melaka. Okey. Seterusnya, bandar perindustrian. Okey, fungsi pertempatan bandar perindustrian adalah bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan teknikal. Okey, contohnya di Koiberia. Contohnya di Okey, ketiga ialah Bandar Diraja. Okey, Bandar Diraja ni menjadi tempat terletaknya istana atau kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Contoh, Pekan Pahang, Kuala Kangsar Perak, Aeropolis dan juga Muar di Johor. Okey, bandar satelit. Okey, berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, contoh di Petaling Jaya Selangor dan Senawang di Negeri Sembilan. Okey, bandar pendidikan. Apa itu bandar pendidikan? Okey, terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan, wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau kaki tangan melalui institusi pendidikan tinggi. Okey, fungsi pertempatan bandar yang kita tadi belajar ada ekonomi tadi ada 4 kan, bandar satelit, bandar pendidikan, bandar pelancongan dan juga bandar perindustrian. Okey, sekarang kita pergi fungsi pertempatan bandar dari sektor sosial. Okey, terbagi kata 3 iaitu bandar diraja, bandar satelit dan juga bandar pendidikan. Okey, fungsi pertempatan bandar daripada segi sektor kerajaan iaitu bandar pertahanan, bandar sempadan dan juga bandar pentadbiran. Ada 3 ya. Kamu jangan keliru antara 3 fungsi, 3 sektor daripada fungsi pertempatan bandar. Okey, bandar pertahanan ialah pertempatan pangkalan tentera yang menjadi bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Okey, mari kita lihat dalam gambar. Okey, gambar raja. Okey. Okey, seterusnya ialah fungsi pertempatan luar bandar daripada segi ekonomi, sosial dan juga kerajaan. Okey, kalau ekonomi di kawasan luar bandar terdapat berbagai kegiatan ekonomi iaitu pertanian, peternakan, perlawanan dan juga industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Tetapi ini masih bercirikan tradisi kerana kekurangan teknologi, kemudahan teknologi. Okey, macam pertanian ni di luar bandar merangkumi penanaman padi, getah, kelapa sawit dan juga sayur-sayuran. Seperti gambar raja di dalam video yang kamu lihat. Nampak kelas? Okey, nampak kan? Peternakan,
macam mana di luar bandar melakukan kegiatan peternakan seperti kambing dan juga ikan air tawar. Perlombongan, iaitu perlombongan melibatkan penerokaan sumber mineral. Nampak kan? Okey. Lepas tu, industri desa ni seperti industri membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraftangan dan juga makanan. Okey, sosial, iaitu pertempatan luar bandar turut mempunyai kemudahan sosial seperti rumah solat, ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan juga elektrik. Kamu boleh nampak raja, iaitu rumah ibadat perbezaan mengikut agama masing-masing, dan juga itu gambar raja pusat kesihatan. Okey, dari segi fungsi pertempatan untuk kerajaan, perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar. Okey, penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau penggawa yang menjadi wakil kepada kerajaan menjalankan peranan serta tanggungjawab terhadap masyarakat setempat di luar bandar. Okey, lihat gambar raja. Okey, sekarang kita teruskan dengan aktiviti. Sebelum itu cikgu akan bagikan kepada beberapa kumpulan. Okey, sekarang cikgu akan buat aktiviti think, fair and share. Maksudnya kamu berfikir, berbincang antara pasangan dan juga kongsikan, share kepada kawan-kawan kita di dalam kelas. Sepertinya kamu akan membentang di hadapan dan apa yang kamu faham dan bahan yang cikgu bagi kepada kamu. Jangan risau, bahan-bahan cikgu sudah sediakan. Okey, satu kumpulan dibagikan kepada 3 orang. Cukup kan? Kita akan ada 8 kumpulan untuk pelajar yang hadir hari ini. Okey, setiap kumpulan akan diberikan lembaran tugasan untuk dibincangkan. Okey, berkaitan jenis pertempatan di Malaysia, pola pertempatan di Malaysia dan juga fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Okey. Cikgu akan bagi masa untuk kamu buat sebelum kamu bentangkan bersama kumpulan masing-masing di hadapan rakan-rakan. Okey, faham kelas?
Apakah otak di sini? Apa? Dalam. Jadi selama ya. Inilah sekarang pada oke. Sini. Apakah otak mau bagi perhatian ke depan? Oke. Jadi kalau kami lagi mau tangan, itu adalah kalau mau buku berarti ya. Oke jelas ya. Sekarang sih kamu dapat bahagian. Oke dengar apa kamu? Dengarkan? Iya. Oke, Dora adalah dari segi kerajaan bagian barat. Oke. Bandar pertahanan melibatkan lembaga negara yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan perdagangan yang terbesar sebagai tempat rumus dalam gangguan Dengarkan? bolehlah kembangan kedua sebagai milik bermasuk negara sedangkan bandar dan perdagangan yang terancam sebagai contoh atau bandar Banten dan pada pusat turis. Oke. Oke, nampakkan ini adalah untuk dari segi kerajaan, fungsi bandar, ada 3, bandar pertahanan, sempadan dan juga perakhiran. Nampakkan dia punya gambar kalau pertahanan apa? Pangkalan dan juga laut di Raja Malaysia. Oke. Kalau bandar sempadan, kawasan pintu keluar masuk dari luar negara, kita masuk ke sini. Sempadan. Pentadbiran adalah sebagai ibu negeri, ibu negara dan juga pusat pentadbiran ini di Malaysia. Apa? Oke, tanya. Bulan mana kamu? Ya, kamu pilih bulan mana kamu? Kamu tanya apa kamu berapa? Tidak. Pilih dulu karena kita dalam masalah di sini. Oke, pilih dulu bulan mana. Hanya setiap bagian sini yang mengumpulkan. Oke, pilih dulu. Bulan 3, mana bangun? Bulan 3. Nah, bangun. Tolong ngomongnya. Ini berdasarkan apa yang pertama? Apa kamu paham dengan bandar pentadbiran? Apa itu bandar pentadbiran? Oke, bagi tepukan. Ya. Oke, seterusnya ke depan. Seterusnya ke depan. Nah, di sinilah. Sekarang tidak nampak lagi. Nah, Riza boleh ke belakang. Oke. Apa? Bagi tahu. Oke, dengar Kak. Ya, coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam bagi salam. Kami mintakan ketempatan berpusat dan ketempatan berjajar. Udah fisik. Oke. Kesempatan berjaga. Oke, tambahan juga terdapat kemudahan yang melibatkan penggunaan lakukan Oke. kesempatan berjaga. Rumah atau bangunan dibina sepanjang jalan raya dan diikuti masjid. Contohnya masjid yang dibina secara sejajar ataupun Oke, bisa. kelihatan tersusun secara deretan dan tepi seragam ataupun sedikit Sudah. Oke, dorangnya adalah pola penempatan yaitu penempatan berpusat dan juga penempatan berjajar. Oke, tunjuk pola mana? Cepat. Berani. Now, ini maka. Oke. Sebutkan satu tempat penempatan berjajar. Berjajar. Contoh satu tempat. Ya, contoh satu tempat penempatan berjajar. Raja. Oke, jadi jaga. Raja. Betul kan? Betul? Oke. Bukan. Sudah. Kelas terusnya. Kelas terusnya. Ini tak? Mana di dalam Oke, mana? Oke, ini. Oke, dengar. Yang mau letak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, kami dari kumpulan tidak ingin membentangkan dua pola berpenempatan di Malaysia, yaitu penempatan berkelompok, penempatan bersaudara. Penempatan berkelompok adalah susunan atur rumah adalah secara berkelompok dan terancam di suatu kawasan. Terdapat dua di kawasan penempatan rencangan berkelompok dari Kedah Perak, Kedah Air, Sabah, Johor dan Kedah Sabah. Oke, dengar. Oke, tunjuk belum mana ngomong. Tanya. Oke, lagi. Oke, aku masuk ke penempatan berserah. Oke, saya mewakili kumpulan 7. Maksud penempatan bersaudara adalah rumah dan bangunan dibina secara bersaudara dan berjauhan antara satu sama lain. Oke, betul. Oke, baik tepukan. Oke, kelas terusnya. Kelas terusnya mana? Mana tadi? Yang spin the wheel. Siapa?
itu kami dari Purbalingga ingin mengatakan apa yang kami pahami mengenai fungsi ketepatan bandar dari segi ekonomi. Terdapat beberapa fungsi ketepatan bandar sebagai contoh bandar pelancongan dan bandar pelabuhan. Nampak nggak sini gambar pelancongan dan pelabuhan? Oke. Bandar pelancongan terkenal dengan upaya politik, pelancongan dan menawarkan berbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Sebagai contoh di Mansur dan Bandaraya Makassar. Oke. Ya. Saya ingin Negara pelabuhan ialah bandar yang melibatkan urusan duluan dan ekspor. Penduduk terlibat dalam sistem pertambangan dan kekuasaan maritim. Sebagai contoh, di pasir, Pulau, Laut, Westau, Hulu, dan terus membangun. Oke, dengar? Tulis sebelah mana? Kasih. Kasih. Bangun. Siap. Senaraikan 3 tempat bandar pelabuhan. Contoh tempat pelabuhan ada 3. Oke, senaraikan. Nilaikan 3. Oke, bagi kita waktunya depan mana? Bagian depan. Oke, sekarang kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Negara dua. akan memaparkan tentang fungsi kegiatan bandar pelabuhan dan bandar perindustrian. Bandar pelabuhan dan juga perindustrian. Oke. Pertama sekali kami akan menjelaskan tentang bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan ialah bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral. Seterusnya menawarkan berbagai peluang pekerjaan, kegiatan pelabuhan dan cari gali. Sebagai contoh, di Hulu dengan Sarawak dan Kerteh Terengganu yang berfungsi sebagai bandar pelabuhan petroleum dan gas asli. Oke, jelas. Bandar perindustrian pula bandar yang mempunyai berbagai kegiatan industri. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang penjualan, penyelenggaraan dan kegiatan. Sebagai contoh Shah Alam Selangor dan Kuala Provinsi. Oke. Tanya sebelah mana? Nih. Sekian. Bangun. Tanya. Senaraikan 3 bidang bandar perindustrian. Bidang bandar perindustrian. Tiga bidang bandar perindustrian. dalam bidang penjualan, penyelenggaraan dan digital. Oke, bagi bukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Sagur Akan membentangkan tentang penempatan bandar dan juga penempatan luar bandar. Yang pertama, penempatan bandar. Penempatan bandar merujuk kepada kawasan penempatan yang mempunyai jumlah penduduk padat. Terdapat ciri penempatan bandar di Malaysia. Yang pertama, jumlah penduduk melebihi 10,000 orang. Yang kedua, mempunyai kemudahan asas yang berbagai. Yang ketiga, kawasan kejaman berciri moden. Yang keempat, kegiatan ekonomi melibatkan sektor termasuk perindustrian, pembinaan, perkhidmatan, perniagaan dan juga penasiran.
Ketempatan luar bandar pula merujuk kepada kawasan pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, yaitu jumlah penduduk kurang daripada 10.000 orang, kemudian asas yang minimum, kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional, kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, industri desa, dan peternakan. Itu saja yang dapat kami kongsikan dan kami paham tentang pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar. Oke, bagi tepukan. Yang mana? Yang mana? Bulan 2. Oke, bulan 2. Oke, Berapakah jumlah penduduk di luar bandar? Belum dapat 10.000. nah, kurang daripada 10.000. Oke, bagi tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan hasil perbincangan kami yang kami pahami tentang pusat pentadbiran di bahagian bandar dari segi sosial, iaitu ada 3: bandar diraja, bandar pendidikan, dan bandar satelit. Bandar diraja, bandar yang menjadi tempat yang terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Wujud peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk setempat disebabkan aktiviti pelancongan. Sebagai contoh, Pekan Pahang, Kuala Kangsar Perak, dan Arab Perlis. Selain itu, Istana Negara juga dikategorikan sebagai bandar diraja yang berada di Putrajaya. Bandar satelit pula ialah berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama, berpeluang pekerjaan dalam berbagai sektor. Sebagai contohnya ialah Petaling Jaya di Selangor dan Senawang di Negeri Sembilan. Kategori yang ketiga ialah bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau kaki tangan institusi pendidikan tinggi. Sebagai contoh, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Tanjung Malim Perak. Selain itu juga, UMS juga dikategorikan sebagai bandar pendidikan, iaitu Universiti Malaysia Sabah. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. Ayu, kami ingin menanya Ustaz. Ya, Ustaz. Apakah salah satu contoh bandar selain daripada Petaling Jaya Selangor dan Senawang Negeri Sembilan? Selain daripada yang kami sebut, anda ada terfikir bandar lain selain daripada itu apa? Bandar mana? Bandar satelit. Ya, bandar satelit. Saya bagi satu contoh saja yang kami sudah sebutkan. Yang berada di dalam yang ada di dalam sejalan itu. Dalam Oke, betul. Oke, cepat. Oke, kelas kita sudah selesai untuk aktiviti ini. Oke, semua dari pandai-pandai. Oke, bagi buka video masing-masing. Oke, semua ini ada tulis 15 soalan kan? Tulis ini bilang semua masing-masing. So, buka tangan semua, oke? Oke, pastikan itu semua itu pastikan kita mau menjawab sebelum kita selesai jawaban. Oke, dilarang jangan lupa. Cikgu apa ini? Setiap ya, bukan. Oke, pastikan kamu jujur. Cikgu ya, jawaban sudah. Oke, sudah. Pertempatan di Malaysia ada 2, yaitu tempat bandar dan luar bandar. Apa? 10 soalan jadi gitu? Ya. Oke, kedua.
telah mereka bentuk. Oke, seterusnya secara umumnya terdapat 4 pola penempatan yang wujud di Malaysia. Oke, raja di sebelah menunjukkan jenis pola penempatan. Oke, raja di sebelah menunjukkan jenis pola penempatan juga. Wah, ada soal ini. Oke, berbicara yang kawan. Oke, 9. Penempatan di Felda adalah contoh jenis pola penempatan. Apa? Felda itu apa? Mana di Felda? Oke, rumah atau bangunan dinas di sepanjang jalan raya dan juga di tempat dan di tepi pantai adalah wujud jenis pola penempatan. Betul kan? Apakah fungsi penempatan bagi bandar Port Dickson adalah bandara yang berlagak? Apa namanya tadi tentang bandar baru sudah? Oke, cepat sudah. Oke, seterusnya. Apakah fungsi penempatan bagi bandar Kuala Kangsar ditentukan? Paham? Pahaman? Bandar bagi Kuala Kangsar ditentukan. Oke, apakah fungsi penempatan bagi bandar Tanjung Malim dan Seri Iskandar Perak? Paham? Oke, apa? Seterusnya, Bintulu dan Kerte berfungsi sebagai apa? Mana? Sarawak. Mana lagi? 14 kan? 14. Oke, 15. Contoh bandar pertahanan di Malaysia adalah baru kawan baca tadi. Contoh bandar pertahanan. Oke, sudah kesana sudah semua. Buka dari tempat lain Jadi tulis nama kumpulan. Sana. Tulis tanggal 15 per 15. Bukan daerah di sebelah. Bukan paper sebelah. 15 per 15 per 15 sudah semak. Pusat untuk 7. Habis 7 berpusatan. Oke, ini selera 8, 9. Betul, berkelompok 9, berkelompok 10. Apa? Betul. 11 apa? Betul. Oke, 12.
refleksi, baiklah juga mengajar apa saja juga apa kamu semua oke, kita satu tulis hati-hati ya satu. Oh, tulis di sini. Apa kamu merasa kita belajar untuk refleksi? Oh, semua menulis di depan refleksi. Lepaslah apa kamu merasa kita belajar? Nah, tapi bukan satu dulu beda dulu. Nah, tulis nama kamu. Saya sudah punya ada. Hari ini oke. Tulis. Oh, pen masing-masing. Tapi tadi kuis antar mana? Dengan tempo buat tangan antar. Oke, cepat. Ayo satu kumpul. Oke, cepat. Banyak dalamnya. Satu orang, Pak. Bisa satu orang, Pak. Satu orang memorikas tugas yang bonus. Ya. Siapa sudah buat boleh duduk. Siapa sudah buat boleh duduk. Oke, last Wahid Pak hadiah dulu kalian menang. Tinggal buka tuh ada lagi 14 ribu. Oke. Ya, kau ni, weh, ada kau ni.
Ya, duduk dulu. Angkat bed, cikgu masih ya. Oke, pemenang tubuh bulan menjawab kuis. Yang mendapat markah banyak ialah kumpulan Sofian 14 per 15 yang dikumpulkan 1. Oke, beri tepuk tangan. Oke, ke depan kumpulan 1. Oke, boleh duduk, saya masukkan menulis. Oke, dekat sini gila. Oke, kumpulan 1 dan dia agak Oke, tengok sana, tengok kamera. Oke. Oke, sudah. Oke, boleh duduk. Oke, sudah nggak nih? Ada pisau istirahat nih. Oke, untuk pembentangan cikgu pilih saja yang mana cikgu rasa. Cikgu bukan bagi yang kumpulan, cikgu bagi saya pilih orang itu saja. Cara bercakap, jelas, suara, apa semua. Boleh kamu contohin saat kamu nanti belajar pembentangan kemudian lari. Itu contoh membentang. Oke, untuk perempuan ialah